Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam 10 Ramadan untuk semua yang sedang menonton Tanya Pakar @An-Nur pada hari ini. Diharapkan anda semua dalam keadaan sihat walafiat dan mudah-mudahan kita semua sentiasa di bawah lindungan dan payung rahmatnya. Baiklah, untuk slot Tanya Pakar An-Nur pada hari ini, kami bawakan untuk anda Pakar Perbidanan dan Sakit Puan Hospital Pakar An-Nur, Dr. Fatimah Mustafa, untuk sama-sama kita mengupas topik puasa dan kesihatan wanita. Apa nak tanya? Baiklah, sebelum kita bersama Dr. Fatimah. Okey doktor, apa khabar doktor hari ini? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah sihat. Okey, baiklah. Sebelum kita bersama-sama dengan doktor, kita telah pun mengumpul video rangkuman persoalan-persoalan wanita di luar sana tentang puasa dan kesihatan wanita. Sebelum kita bersama doktor, mari kita saksikan rangkuman video yang telah kami sediakan dan sama-sama kita saksikan. Rolling. Razak, memang regular patient dekat sini lah dengan Hospital Pakar An-Nur. Kalau tengah menyusu, saya tengah menyusu badan. Tapi saya juga berpuasa. Tapi ada nampak drop dalam amount susu tu. So adakah, sebab selalu saya sedar dia drop masa waktu malam. So adakah patut untuk saya tak berpuasa siang tu untuk pick up balik amount susu tu atau tak perlu? Assalamualaikum doktor, saya nak bertanya untuk wanita hamil dalam keadaan yang macam mana dia perlu berbuka puasa? Assalamualaikum doktor. Okey, saya nak bertanya, sekiranya period saya melebihi daripada 14 hari dan saya berpuasa, adakah ia memberi kesan terhadap diri saya sekiranya saya meneruskan puasa tu? Doktor, macam mana kalau saya mempunyai penyakit hyperthyroid dan pada masa yang sama saya juga fully breastfeeding kepada bayi yang berumur 1 tahun dan pada masa yang sama juga saya berpuasa. Apa pandangan doktor? Assalamualaikum doktor. Saya nak tanya pasal kandungan di awal kehamilan, first trimester. Adakah puasa ni akan menjejaskan tumbesaran bayi di dalam kandungan saya? Okey doktor, itu tadi antara persoalan-persoalan yang dibangkitkan kaum hawa di luar sana yang sempat kita rangkumkan, dan isu yang banyak dibangkitkan ialah isu berpuasa di kalangan wanita hamil dan juga menyusukan anak. Okey doktor, kita tak nak buang masa, kita terus ke soalan pertama tadi. Okey, soalan daripada saudari tadi yang pertama, jika saya menyusu badan dalam keadaan yang sama saya sedang berpuasa, tapi ada saya nampak ada drop atau penurunan dari segi penghasilan susu, terutamanya pada waktu malam. Adakah saya tidak patut berpuasa pada waktu siang untuk memastikan jumlah susu itu mencukupi? Okey, bagaimana pendapat doktor? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya untuk berbincang tentang perkara penting, isu penting iaitu kesihatan wanita, terutamanya ibu mengandung dan menyusukan anak di bulan Ramadan. Dan topik ini bukanlah pertama kali kita bincang, hampir setiap tahun kita revise, bukan revise, kita buat ulang kaji untuk mengingatkan kita. Kerana puasa adalah yang kepada tiang kehidupan kita kan. Sebagai seorang Muslim adalah yang perlu kita bina dalam kehidupan kita. So kalau tiang itu tak sempurna, maka rumah yang kita bina itu juga kan tidak sempurna. Jadi terus kepada berpuasa, kata berpuasa dan menyusu ada dua kategori. So kalau kita sebelum tu perlu tersentuh bahawa puasa dia bukanlah situasi kita kebuluran. Dia adalah satu situasi di mana kita tidak makan, tidak minum untuk satu jangka masa yang tidak memudaratkan kita sebenarnya. Maknanya bergantung pada di mana kita berada. Puasa itu mungkin dalam lingkungan 12 hingga 16 jam mungkin
mungkin ada juga negara yang terpaksa berpuasa dalam satu jangka masa yang lebih panjang daripada kita, dan mungkin ada isu-isu yang kita kena bincang. Mungkin kalau kita berada di macam kutub utara ke kan. Jadi kalau misalnya kata berpuasa ni, kita mahu boleh kategorikan berpuasa dan menyusu ni ada dua kategori. Satu, anak kita tu 6 bulan, usia dia 6 bulan ke bawah. Di mana kalau 6 bulan ke bawah tu memang dia tidak ada makanan lain daripada susu badan. Tidak ada makanan lain daripada susu badan. Dan satu lagi kategori anak-anak, dan kita dah wean off, maknanya dia dah start makan benda-benda lain daripada susu badan. Jadi apabila anak itu dia hanya bergantung kepada susu badan, boleh saya katakan bila wajarnya ibu-ibu itu tidak berpuasa. Kenapa demikian? Kerana memang banyak kajian dilakukan, kajian-kajian menunjukkan bahawa susu itu dia ada banyak komponen. Dia ada air, dalam susu tu ada air, ada bahan-bahan penting untuk anak kita, pembesaran dia. Jadi bahan-bahan itu didapati memang berkurangan. In other words, dalam kata lain dia punya quality ataupun mutu susu tu. Mungkin kita boleh produce susu, mungkin kita minum air banyak dan sebagainya, tapi dari segi quality, dia punya micronutrient sebagainya, bahan-bahan yang ada seperti galian-galian yang perlu ada untuk baby tu mungkin tidak mencukupi. Jadi saya ulang sekali lagi, maknanya dari segi volume mungkin kita kata tak ada apa-apa kan, tapi dalam isu yang dikemukakan oleh pesakit kita ini adalah dia kata kenapa waktu malam susu kita tu volume dia drop. Dia memang secaranya ni mungkin secara logik akalnya, oleh kerana kita dehydrated, kekurangan air dan sebagainya, memang dia akan drop. Itu kita memang tak boleh deny benda tu. Sebab bila kita minum, dia juga akan keluar dekat peluh kita, dia akan keluar dekat kita punya air kencing, dan dia akan pergi dekat susu badan dan sebagainya. Jadi kalau air tu berkurangan, memang tak ada pengandungan air, memang secara automatiknya dia akan berkurangan. Dan bila berkurangan, dia ada kesan pada anak kita, memang kita diberi rukhsah ataupun kelonggaran untuk tidak berpuasa. Okey, yang dapat saya simpulkan di sini, seperti yang doktor cakap tadi, di bawah 6 bulan yang hanya bergantung pada susu badan akan mempengaruhi dan tidaklah digalakkan berpuasa. Dan manakala bagi mereka yang menyusukan anak, di atas 6 bulan yang telah pun mengambil makanan lain sebagai makanan tambahan, bolehlah mencuba berpuasa kerana kandungan susu itu sendiri akan terganggu sekiranya ibu itu berpuasa ya. Okey, soalan yang kedua ni doktor. Ramai wanita hamil yang keliru apabila mereka merasakan mereka larat, kuat dan boleh berpuasa, dan mereka juga merasakan macam pergerakan bayi itu cukup dalam kiraan 10 lah, seperti kebanyakan wanita mengandung disarankan untuk mengira pergerakan bayi, atau kadang-kadang ada yang perasan bayi kurang bergerak dan sebagainya sewaktu berpuasa. Berdasarkan pengalaman doktor sendiri sebagai doktor pakar perbidanan dan sakit puan, untuk wanita hamil, waktu atau keadaan yang bagaimana untuk wanita ini seharusnya tidak berpuasa atau perlu berbuka, dan dalam keadaan bagaimana pula sebenarnya mereka ini dibolehkan untuk berpuasa, doktor? Okey, alhamdulillah. Jadi maknanya macam saya kata tadi, secara umumnya puasa itu dia tidak memudaratkan kita, tetapi untuk individu-individu tertentu dia mungkin dia kena mengambil kelonggaran. Contohnya kalau ibu tu dia berpuasa, dan kajian menunjukkan bahawa tidak ada kesan yang signifikan kita puasa anak kita jadi kecil. Tidak ada. Tidak kata ada kajian menunjukkan bahawa tidak ada apa-apa penurunan berat badan bayi ke apa bila kita berpuasa. Tetapi seandainya kita berpuasa, kita baby masa check up kita yang rutin, dan doktor mengatakan bahawa baby puan ni beratnya tidak ikut dia punya standard. Jadi doktor-doktor akan nasihatkan supaya kita tidak berpuasa. Jadi kita kena ambil lah nasihat doktor itu demi untuk maslahat anak kita itu. Okay. So dan juga keadaan-keadaan di mana kalau kita tengok mengandung ni dia ada 3 bulan pertama, kita panggil first trimester, 3 bulan kedua, second trimester, dan 3 bulan ketiga, third trimester. So kalau kita tengok dari segi kita lemah, lesu, letih ni lebih kepada 3 bulan pertama sebab kita muntah, dan sebagainya, mual, dan memang kita tak boleh makan, dan secara ni memang kita akan affected lah kita punya nutrisi badan. Jadi
cara kita menasihatkan ibu-ibu tu waktu 3 bulan pertama waktu muntah teruk tu adalah dengan cerita menasihatkan supaya mereka makan sedikit dan kerap. Dan sememangnya mereka tidak boleh berpuasa. Sebab dia kena, cara makan tu dia kena alter, dia kena ubah suai. Makan sikit tetapi kerap. Sebab itu kita advise supaya tidak berpuasa. Sehingga apabila kita tidak cukup glukos dalam badan kita, jadi badan kita dia akan pecahkan kita punya lemak dan juga protein dekat dalam liver kita, storage ataupun simpanan ada dalam liver. Dan apabila bahan-bahan ini dipecahkan, dia akan keluarkan satu bahan yang dinamakan keton. Keton ini adalah sebenarnya berbahaya kepada fetus kalau 3 bulan pertama. Jadi doktor-doktor akan melihat kepada berapa banyak keton ada dalam kita punya air kencing dan kita akan masukkan drip ataupun tidak, dan kita akan nasihatkan supaya pesakit supaya tidak meneruskan puasa sekiranya keton itu banyak di dalam badan dalam air kencing. Okey, boleh saya simpulkan jugalah, sekiranya wanita hamil di luar sana tidak yakin sama ada mereka tu boleh berpuasa atau tidak, sebaiknya mereka berjumpalah dengan pakar ONG untuk mendapatkan nasihat sama ada mereka boleh berpuasa sebenarnya ataupun tidak, ya doktor? Ya, betul. Okey doktor, saya nak tambah sikitlah yang untuk mengandung ni, untuk wanita hamil, kalau di awal kehamilan itu mereka macam mabuk, orang kata terlalu morning sickness yang teruk, dan ada juga yang mengalami kencing manis sewaktu kehamilan. Yang itu pula bagaimana doktor? Pendapat doktor? Okey, so kencing manis semasa kehamilan itu bergantung kepada berapa teruk. Adakah mereka memerlukan rawatan seperti insulin ataupun ubat-ubatan. Seandainya keadaan kencing manis mereka itu tidak terkawal dan mereka memerlukan insulin yang tinggi, so doktor-doktor akan memberi nasihat yang bersesuaian. Seandainya kencing manis tu mild, kita panggil macam impact glucose test, hanyalah bersifat yang tidak begitu serius, mereka masih boleh berpuasa, dan kita akan menasihatkan macam mana cara mereka menyusun takbir pemakanan mereka sewaktu mereka. Okey, sebaiknya wanita hamil dan menyusui di luar sana eloklah kalau anda mendapatkan nasihat doktor dan bukan anda sendiri yang menentukan bagaimana anda boleh berpuasa ataupun tidak boleh berpuasa sebenarnya, ya doktor? Okey doktor, soalan yang seterusnya tadi ini ada kaitan dengan masalah haid yang berpanjangan. Okey doktor, sekiranya period saya melebihi 14 hari, kemudian saya berpuasa selepas 14 hari setelah period tersebut tamat, adakah akan memberi kesan kepada kesihatan saya sekiranya saya meneruskan puasa tersebut, doktor? Ini yang masalah irregular period lah ni biasanya. Irregular period. Period yang berpanjangan, kita kena lihat secara keseluruhannya. Period dia memang maksimum yang kita bagi dari sudutnya ni adalah lebih kurang 15 hari. Antara 13 hingga 15 hari. Tetapi sekiranya period itu berpanjangan dan heavy, sangat banyak dan boleh sampai menyebabkan kita punya iron level turun, rendah, jatuh dan sebagainya, dan kita nak kena bantu mereka supaya naik balik hemoglobin tu, the best way, cara yang terbaik adalah dengan memberi makanan yang berkhasiat, berzat, makanan yang mempunyai kandungan iron yang tinggi. Jadi sebab itu mereka kalau very severe dia drop, mungkin doktor-doktor akan nasihatkan supaya tangguhkan seketika berpuasa itu sehinggalah dia punya iron level tu naik dan cantik dan tidak memudaratkan sakit. Okey doktor, Islam sendiri tidak membenarkan, ini soalan saya sendirilah personal yang saya dah lama sangat nak tahu. Okey, Islam tu tak membenarkan wanita dalam keadaan haid itu untuk berpuasa. Mungkin doktor boleh rungkai sikit sebenarnya apa manfaat sebenarnya Islam tidak membenarkan berpuasa itu dari sudut kesihatan, doktor? Okey, ketika kita haid sebenarnya kalau kita tengok dari segi secara umum kadang-kadang bila kita nak period tu kita punya emosi kita mungkin kalau semua orang emosi dia terganggu, dan kadang-kadang dalam waktu ketika haid tu kita kadang-kadang kesakitan, kita panggil dysmenorrhea dysmenorrhea yang ada orang teruk, ada orang mungkin tidak teruk, jadi faktor emosi, faktor kesihatan secara keseluruhannya dia mungkin boleh mengganggu orang kata apa tu, memang
macam kita memerlukan ketenangan, perlukan makanan yang sihat, perlukan kerihatan yang baik. Jadi itulah benda-benda yang mungkinlah kita pun tak tahu, wallahu alam. Jadi bagi saya, dan ada wanita-wanita yang period dia kalau 3-4 hari pertama tu heavy, berketul-ketul macam tu kan. Jadi kalau tidak ada nutrisi yang baik, mungkin boleh mengganggu kesihatan mereka. Betapa indahnya Islam ya. Pasti semua yang disarankan itu pastilah bersebab kan ya, doktor. Okay, ada manfaatnya lah kepada semua. Okay, doktor, soalan yang seterusnya tadi. Okay. Soalan tentang penyakit hyperthyroid. Okay. Wanita ni bertanya, bagaimana sekiranya saya mempunyai penyakit hyperthyroid, pada masa yang sama saya juga menyusu badan sepenuhnya pada bayi yang berumur 1 tahun, dan pada masa yang sama juga saya berpuasa. Apa pandangan doktor? Okey, so mula-mula doktor nak beritahu apa itu penyakit hyperthyroid. Hyperthyroid adalah penyakit disebabkan oleh gejala thyroid kita yang terlalu aktif. Thyroid ni gland yang berada atau kelenjar yang berada di leher kita. Dan thyroid ni dia kontrol semua benda dekat dalam badan kita. Dia macam king jugalah, king yang kontrol lots of things dalam badan kita. Jadi kalau kita dah disahkan ada penyakit thyroid, perkara yang doktor akan lakukan adalah akan merawat thyroid tu sampai dia balik kepada level ataupun aktiviti yang normal. Jadi semua orang yang ada, siapa yang ada penyakit thyroid, perkara pertama dia mesti kena rawat betul-betul. Kalau tidak dia jadi macam agitated, jadi macam jantung dia laju dan sebagainya. Dan kalau thyroid tu berada keadaan paling teruk, tak stabil dan perlu kontrol dengan ubat-ubat secara berkala, mungkin doktor akan nasihatkan supaya dia jangan berpuasa. Logiknya begitu. Sebab kadang-kadang dia perlukan ubat tu untuk ambil 3 kali sehari supaya thyroid tu stable. Thyroid tu kalau stable, normal, dah kontrol bagus, tidak ada masalah untuk kita menyusukan anak kita. Kalau ada masalah, maknanya tak stable dan sebagainya, jadi kita akan bagi prioriti untuk mak itu baik pulih dia punya thyroid. Jadi kalau misal kata menyusu tu anak tu dah setahun, saya kata tadi kan, anak tu dah setahun, sebenarnya kita tidak perlu risau sebab dia sudah ada punca-punca ataupun sources makanan yang lain daripada susu badan. Dan bolehkah kita berpuasa dengan ada hyperthyroid dan menyusu lagi? Betul. Itulah maksud saya kata tadi, kalau hyperthyroid tu dia tidak terkawal dengan baik, memang doktor-doktor akan nasihatkan supaya tangguhkan seketika puasa tu. Ambil sedikit kelonggaran untuk rawat thyroid tu sehinggalah dia stabil. Dah stabil tak apa, nak puasa boleh, nak menyusu badan pun tak ada masalah. Macam tu. Okey, doktor boleh share sikit tak tips? Okey, kalau mengandung dan ingin berpuasa, mungkin doktor boleh share tips pemakanan ataupun tips macam mana, okey, bersenam ke apa-apalah yang masa mengandung bagi membolehkan mereka tu tahan lapar dan dahaga tu, doktor. Okey, baik. So seandainya kita tidak ada apa-apa gejala, 3 bulan pertama kita relax, biasa je, tak ada muntah, loya ke, kita boleh makan macam biasa. Sebenarnya kita tidak ada masalah untuk berpuasa. Terus terang, tidak ada masalah untuk berpuasa. Cumanya bila saya tekankan supaya kita ambil sahur, ambil makanan yang berfiber tinggi, high fiber diet. Kenapa high fiber diet? Sebab high fiber diet dia akan makanan kita akan duduk lama dalam perut. InsyaAllah kita tidak merasa lapar, dan kita kena ambil juga tambahan-tambahan makanan yang seimbang. Yang paling penting dia punya keyword tu adalah makanan yang seimbang. Okey, contoh makanan high fiber tu macam mana, doktor? Yang contoh mudah. Makanan high fiber adalah macam oats. Kita makan oats, kita makan wholemeal bread, ambil wholemeal bread, benda-benda yang fiber dia tinggi. Sebab kalau kita makan banyak benda manis, karbohidrat tinggi, dia macam automatiknya lepas 4 jam, ramai antara kita dia mengalami, kita panggil carbohydrate addiction. Kita macam addicted to carbohydrate. Lepas 4 jam nanti kita lapar, kita rasa nak makan lagi kan. Jadi kita kena modify cara kita. Kemudian waktu berbuka puasa, bila kita berbuka puasa pula, mulakan dengan ambil sedikit air dan mungkin kita makan something yang cepat untuk dapat kembalikan glukos kita, macam kurma, tamar. Tamar tu dia boleh mengembalikan very fast kita punya glucose level kan.
ambil 2 biji, lepas tu rehat sekejap. Lepas kita nak makan kuih ke, tak payah, tak perlu minum air sampai 2-3 gelas. Kadang-kadang kita puasa ni, kadang kita cepat-cepat minum 2-3 gelas. Kerana bila kita dah minum terlalu banyak, mungkin tidak banyak nutrisi yang akan masuk dalam, sebab kita dah kenyang, dah full. Terutama kalau kita berpuasa, orang kata pada peringkat yang agak dah advance, jadi kita akan rasa cepat penuh perut kita tu. Jadi mungkin ini akan menjejaskan pengambilan makanan seimbang tu. Jadi kalau kita dah makan, minum air, dah buka puasa, kita rest kejap atau kita solat dulu, lepas tu baru kita makan makanan yang seterusnya, yang solid, perlahan-lahan. Kemudian lepas solat tarawih, mungkin kita ambil sedikit lagi. Dia kita kena spreadkan dia punya pengambilan tu. Jangan ambil sekaligus dalam jumlah yang banyak. Sebab ibu mengandung dia punya kita panggil gastrointestinal system dia very much affected masa mengandung because of perubahan hormon tu. Antara sistem yang paling terkesan adalah sistem penghadaman. Antara yang sangat terkesan adalah sistem penghadaman kita. Jadi sebab itu kita kena pandai cari mengolah dan mengenal pasti makanan-makanan yang baik. Dan ini juga boleh dipraktikkanlah untuk ibu-ibu menyusui, Doktor, cara pemakanan begini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri, mungkin Doktor boleh share sedikitlah tips-tips kepada wanita hamil menyusui badan atau kaum wanita secara umumnya atau puasa dan kesihatan ni, Doktor. Silakan. Okay, semua kita tahu sebagai seorang Islam, seorang Muslim, kita tahu bahawa puasa itu adalah sesuatu yang wajib untuk kita lakukan. Tapi pada masa yang sama, kita kena faham bahawa Allah SWT adalah sangat pengasih, sangat penyayang. Dia tahu kemampuan kita, dia tahu. Sebab itu Allah memberi kelonggaran. Dan kelonggaran itu termaktub dalam Al-Quran Karim. Jadi maknanya apabila kita tidak berpuasa itu adalah dalam keadaan roh kita itu adalah roh masih mentaati Allah. Mentaati apa? Mentaati saranan Allah SWT bahawa kita diberi kelonggaran itu untuk tidak berpuasa. Kerana itu sangat jelas, sangat jelas kelonggaran diberikan kepada ibu hamil dan wanita menyusu. Itu saranan daripada Allah SWT dan kita mentaati saranan itu dalam keadaan ubudiyah ataupun ketaatan kita juga pada Allah. Sebab kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita yang membuatkan wanita-wanita saya lihatlah kadang-kadang dia tak larat pun, dia tak berdaya pun, dia tetap meneruskan puasa itu sebab dua benda. Ada dua sebab. Satu sebab dia malas nanti nak ganti puasa. Betul. Satu lagi sebab nanti orang people impression on them. Netizen. Kata-kata netizen. Tak power. Betul. Tak warak. Kewarakan dan kekuatan itu biarlah kita bersandarkan kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala punya kehendak dan saranan untuk kita, bukannya apa yang orang fikir tentang kita. Betul. Sebab kita membawa satu amanah besar, itu bayi tu dia kena dibesarkan dengan keadaan yang paling baik, yang paling insya-Allah itu penting bagi saya, itu sangat penting. Sebab ramai ibu-ibu kena faham, ibu-ibu kena fahamlah benda-benda macam ni. Okey, sebaiknya anda mendapatkan nasihat doktor lah sekiranya anda rasa anda tidak boleh berpuasa ataupun anda boleh berpuasa kerana lain individu, lain ketahanan badan dia. Betul doktor? Yes, satu lagi saya nak tambah bahawa bila kita tidak berpuasa itu adalah ketika memang kita tidak upaya ataupun tidak sihat. Dan kita akan mengganti puasa itu dengan lebih baik, dengan lebih fokus, dengan lebih memahami dia apabila kita sihat. Okey doktor. Umum tahu ada ruksah atau keringanan yang diberikan khusus untuk kaum wanita yang sedang hamil dan menyusu badan dalam memenuhi tuntutan ibadah berpuasa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri juga sebelum ini sudah menjelaskan bahawa perempuan hamil dan menyusukan anak dibolehkan berbuka puasa dalam dua keadaan, iaitu kerana bimbang diri sendiri, bolehlah dia berbuka dan kadak sahaja, atau kalau kasihankan janin dan juga anak yang disusukan, maka bolehlah dia berbuka dan membayar fidyah. Sesungguhnya Islam itu indah, mudah dan memudahkan.
Sekian sahaja Tanya Pakar Anur untuk hari ini. Sehingga kita bertemu lagi untuk siaran seterusnya. Terima kasih sekali lagi Dr. Fatimah Mustafa kerana sudi bersama Tanya Pakar Anur pada hari ini. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berpuasa dan salam manis untuk anda. Terima kasih Doktor.